innovator, a community mover, a social entrepreneur. Share your insights. Amplify your voice. Scale your good efforts. Let's go further. You're a young person with a big heart. Talk to people with expertise and experience. Partner with people with resources. Inspire others. Grow with us. You can grant access. You have resources to share. Get to know the change makers. Invest strategically. Contribute. Give with confidence. We are here connecting all of you. We advocate. We enable. We amplify. Impact Malaysia. Here we are talking at Impact Malaysia to involve with our event Clean Games which held in Teluk Senangin. Masa saya datang dulu memang ada longgokan sampah yang dibakar dan sifat tidak tanggungjawab ni saya nampak masih ada lagi. Kerana apa? Walaupun pondok-pondok ini kita buat bentuk sewaan yang memang kita kutip dan bahagian-bahagian bawah sana memang kita jaga kebersihannya tapi mereka tinggalkan sampah. Jadi satu perkara yang kita amat kesal lah bila kita lihat masyarakat ni dia tak ada rasa responsibility, tanggungjawab terhadap alam sekitar. Today we organize an event. It's ecological and educational event called Clean Games. It's educational because we want to teach people how we can sort the garbage, and after that we want to transfer this garbage to a recycling plant. So we separate plastic from wood and metal and glass. It's a very educational impact for people because in Europe country it's already well established, but in Asia it's still just starting the process of recycling. Yeah, we just make it in a game shape that people will be interested to collect garbage and gain points and win very good prizes. Beach Cleanup Games ni satu usaha yang sangat-sangat baik dan murni seperti apa yang telah kita lakukan selama ni. Memang saya beri satu fakta di negeri Perak, pantai-pantai yang dianggap pantai pelancongan, tempat yang orang boleh mandi, berkelah dan sebagainya hanyalah berada di daerah Manjung. Jadi impak terbesar beach cleaning ni dilakukan dekat pantai-pantai sekitar Manjung ni sangat besar lah kepada masyarakat. So bila pantai bersih, jiwa pun happy, semua orang suka, orang akan datang lagi ke pantai-pantai penganginan kita lah, terutamanya di Manjung. Usaha-usaha SDG tu penting bagi kelestarian alam sekitar. Jadi ramai orang tak tahu sebenarnya SDG tu apa. Di Malaysia, bagi local authorities dan PBT-PBT lain, kita pun melaksanakan benda yang sama, inisiatif global. Kita laksanakan di bawah plan Local Agenda 21 di bawah perancangan alam sekitar dan juga pelancongan untuk jaga kebersihan terutamanya di kawasan pantai lah. Pada hari ini, kuasa bekerjasama dengan sekumpulan student daripada UTP dan juga Impact Malaysia. Kami sebagai satu kumpulan anak muda sendiri, kita orang rasa kita kena support usaha-usaha anak muda yang lain juga, dan kebetulan program pun sama dengan aim kami punya organisasi. Kita nak improve awareness dalam kalangan masyarakat untuk penjagaan alam sekitar dekat Twitter, dekat Facebook, tapi dia tak ada platform untuk dia join. So bila kita nampak ada grup-grup daripada universiti-universiti sendiri yang buat, so kuasa rasa kita kena support dengan supply apa resources yang kita ada, macam skill sort sampah ke, kita bagi pinjam penimbang sampah ke, semua. So basically, we are still students, so we didn't know how to increase the impact of the event. So that's why we asked for the help of Impact Malaysia. I believe we have created a huge impact through our Clean Games at Teluk Senangin. We were initially just going to clean the place and just come back. But after our interaction with Impact Malaysia and the people at Teluk Senangin, we have made sure more people are reached out
for the awareness, raising awareness, and also we have fixed boards, signboards to say that let's keep our beach clean. What we are planning to have in future is from Teluk Serangin, whatever we did in Teluk Serangin, we can do in different places. Every 6 months we'll have it. Increase the awareness of 3R in Malaysia, especially the recycle, reduce and reuse in Malaysia. That's our main hope actually. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap, kami di Impact Malaysia berharap agar kamu semua di luar sana baik-baik sahaja. Syukur, Alhamdulillah di atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan. Guys, come on guys. Tolonglah patuhi SOP. Please ikut arahan. Kekalkan jarak yang selamat. Pakailah face mask kalau korang keluar berada di tempat yang ramai. Dan yang paling penting sekali, jagalah kesihatan masing-masing. Okay? Please, tolonglah. Sebab kita punya curve tu dah makin, kita pun dah takut sikit kan. Tapi jaga keselamatan, jaga kesihatan. Alright. Selamat datang ke sesi live Impact Takeover yang dibawakan khas oleh Impact Malaysia dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Saya, macam biasalah, dah berapa series dah dengan saya ni. Saya Ben, selaku moderator anda pada petang ini. Okay. Tajuk takeover yang keempat kita pada hari ini adalah menjadi tijah, isu orang asli untuk pemula. So menariknya bila kita cerita pasal isu orang asli ni, saya secara peribadinya saya sukalah topik ni sebenarnya. Sebab banyak perkara yang kita boleh kupaskan, banyak ruang, banyak peluang, banyak lagi cabang-cabang yang kita boleh kupaskan dengan orang asli ni. Okey, menjadi tijah, siapakah tijah ini sebenarnya? Okey, tijah Chopil, seorang wanita yang mencipta frasa ataupun ungkapan Sinoi Pal Nanuk Snik ataupun ringkasan SPNS, New Life One Heart. Ini menunjukkan ataupun translate bahawa perpaduan di kalangan orang asli akan menjamin masa depan mereka. So tijah ni is advocator, dia nak orang asli ni bersatu supaya dapat satu masa depan yang cemerlang, satu depan yang cerah untuk mereka. So tijah menubuhkan SPNS pada tahun 1995, masa tu saya pun baru berapa umur saya tu. Ketika itu dia baru berusia 17 tahun untuk memperbaiki kehidupan orang asli di Malaysia Barat. So banyak lagi lah antara usaha-usaha yang tijah lakukan. Korang boleh google lah, just go to your phone ataupun korang boleh log in, cari nama tijah dan korang find out more about her initiative. Banyak juga newspaper, banyak juga artikel yang cover pasal dia. Okay? Orang asli ke, orang kampung ke, orang bandar ke, kita semua sama. Kita semua berhak mendapat peluang, mendapat treatment, mendapat layanan yang sama. So, sesi takeover kali ini, Impact Malaysia ingin berkongsi bagaimana belia selaku change maker, youth movers boleh memainkan peranan yang penting mendapat sedikit idea ataupun insight dalam menangani isu berkenaan dengan orang asli. Okey, kita nak ramai lagi anak muda, kita nak ramai lagi golongan-golongan belia di sana yang cakna isu orang asli ini dan menjadi seperti tijah. Alright, kembali ke reason kita ke sini. Okay, bersama kita hari ini di studio Virtual Impact Malaysia, seorang anak muda, seorang yang berasal dari suku Temuan. Selamat datang saya ucapkan kepada Encik Sahar ataupun nama glamour dia, Syed Koyok. Selamat datang Encik Syed, apa khabar? Terima kasih kerana menjemput saya untuk program hari ini. Terima kasih. Saya sihat sebenarnya. Saya pun baru balik daripada pusat pengkajian orang asal di UM, tapi memang saya amat gembira lah banyak program-program seperti ini yang telah dilakukan oleh pihak-pihak daripada belia-belia Malaysia, di mana saya rasa ini menjadi satu perkara yang positif, yang agak progresif untuk kita mengetahui orang-orang kita di Malaysia, kan? Okay Syed, sebelum kita go Syed cakap lebih lanjut lagi, lepas ni saya boleh leave the screen dekat Syed, Syed boleh explain more on this. Okay Syed, kita nak kenal lah, kalau kita tak kenal, kita tak tahu, tapi saya percaya kebanyakan orang di luar sana yang cakna isu orang asli ni dah kenal Syed. Syed memang quite popular lah di kalangan mereka di atas hasil kerja yang Syed lakukan. So mungkin Syed boleh kenalkan diri, dan kalau Syed nak share any artwork, Syed boleh teruskan. Kalau ada apa-apa, saya akan mencelah lah. Okay Syed, teruskan. Boleh.
Alright, okay, kalau sesiapa belum mengenali saya, nama saya Syab Koyok. Saya adalah pelukis daripada Suku Kaum Temuan. Saya berasal dari Banting, Selangor. Saya melukis sejak dari kecil sekali. So kecil juga masa saya di sekolah rendah, saya banyak buat melukis sampai sekarang. Di mana masa di sekolah menengah saya baru baru mengenai hak-hak dan kesedaran mengenai hak orang asli dan orang asal di Malaysia melalui bengkel-bengkel yang Tijah Hotchopil yang banyak buat di Ipoh Perak, di Perak. So saya banyak masa saya sekolah menengah, saya turun juga ke Perak. Bengkel bersedarah di sana. Dari situ dia menjadi satu merubah pandangan saya mengenai Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia, dan juga di satu memberi saya inspirasi untuk membuat seni. Okey, Syed, menggambarkan isu yang telah berlaku di Malaysia. Saya mencelat sekejap sebab Syed punya line tak berapa nak clear. So kita Syed punya gambar pun tengah tak bergerak tu sebenarnya. Tapi Syed boleh dengar saya ke? Okay, dengar, saya dengar. Yes, you are back. Cuma line tak berapa nak stabil dekat tempat Syed tu lah sebenarnya. Okay. Kalau Syed boleh move around a bit, mungkin Syed nak bercerita sambil memegang telefon untuk menunjukkan hasil-hasil ataupun karya-karya yang Syed lakukan supaya kita dapat better connection. Okay, saya sekarang ni saya tengah membuat persediaan preparation lah for my solo exhibition. So saya tengah buat untuk persediaan untuk pameran solo saya di galeri National Art Gallery negara di Kuala. So ni pameran yang ketiga solo lah untuk saya. Dalam pameran ni saya banyak buat seni yang menggunakan tika mengkong sebagai kanvas saya. So yang nampak ni saya guna penggunaan teknik saya guna medium acrylic dan juga charcoal di atas mengkong, sebab saya rasa penggunaan media keutamaan dalam membuat lukis. Kejap Syed, sebentar. Masih lagi Syed masih lagi seperti sangkut-sangkut dia punya ni. Syed okey ke kat sana? Sebab kita tak nampak Syed bergerak. Syed macam statik di situ. Dengar. Okey Syed, mungkin Syed boleh cari kawasan yang dia punya line got a better coverage sikit, Syed. Okey. Saya cuba jalan. Okey, Syed cuba berjalan lah. Okey ke? Sebab kita masih lagi tak bergerak. Okey, tak apa Syed. Mungkin kita akan continue dengan Syed punya hasil-hasil seni lukisan ni sebentar lagi. Sebelum tu kita just nak tunjukkan satu tayangan video sementara Syed masih lagi mencari mencari coverage ataupun mencari line yang agak stabil. So mungkin kita boleh tengok dulu antara salah satu inisiatif pilot project yang Impact Malaysia lakukan pada tahun lepas. Kita panggil projek ni adalah projek tenaga solar. So mungkin Syed pun sambil cari line tu boleh tengok lah. So saksikan.
Alright. Tadi Syed, are you there? Masih lagi di situ? Hello? Hello. Okay Syed, okay, terima kasih Syed kerana bergerak dan mencari tempat yang lebih stabil dia punya networking. Syed, okay, tadi adalah satu video di mana Impact Malaysia punya inisiatif. Kita highlight video yang korang boleh saksikan di YouTube kami. So tak apa Syed, nanti kita akan go through dengan Syed berkenaan dengan Syed punya hasil-hasil kerja. So just nak remind kita punya penonton hari ini, sesi ini kita akan berbahas atau kita akan conduct dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So tak ada masalah. Kalau ada apa-apa pendapat, ada apa-apa soalan, ada idea, penonton-penonton semua boleh tulis di ruangan komen. So saya akan ambil lah pick up soalan-soalan yang berkaitan dengan topik ni supaya kita ada dua hala punya conversation. So boleh tanya Syed direct, boleh tanya saya boleh tolong sampaikan, tak ada masalah. Okay Syed Okay, boleh. Okay Syed, sebelum kita continue dengan tadi yang saya sebenarnya teruja tengok artwork Syed tadi. Cuma biasalah masalah-masalah teknikal yang tak dapat dielakkan kan. So tak apalah, kita continue dengan sesi kita. Saya ada beberapa soalan lah untuk Syed sebenarnya. So soalan yang pertama saya Syed, siapakah orang asli di Malaysia dan apakah sifat-sifat sosiologi orang asli ni sebenarnya? Okay, orang asli Malaysia ada banyak suku kaum yang ada sekarang adalah setiap suku kaum dia ada bahasa sendiri. Di Peninsula Malaysia kita ada 18 suku kaum. Kebanyakan orang asli masih lagi di bawah tahap kemiskinan, masih lagi di bawah. Tapi ada segelintir yang sudah berjaya, sudah ada melepasi tahap kemiskinan atau above poverty rates lah. So bagi saya pandangan orang asli itu dan juga pengetahuan mengenai orang asli masih lagi rendah di kalangan masyarakat golongan Malaysia yang di bandar dan juga di sekolah. Masih lagi tak banyak pengetahuan mengenai orang asli. Saya rasa itu adalah perkara yang kita perlu yang perlu kita selesaikan, sebab pengetahuan ni memang rugi kalau kita tak ada, sebab masyarakat sendiri, saya pelik kenapa orang tahu pasal K-pop atau Hollywood atau movie adventure lah dekat luar, tapi masyarakat sendiri macam dia orang tak tahu. Macam saya banyaklah saya buat pameran, kalau ada pengunjung-pengunjung datang dia tanyalah saya ni siapa, cakap orang asli. Saya cakap orang asli, orang tu cakap orang asli tu siapa apa? Saya pun pula how come you don't know anything about orang asli, right? You are Malaysian and you don't know anything about orang asli. So dari situ saya pun rasa pelik. Saya rasa memang masalah ni amat besar lah. Saya rasa mungkin itu salah daripada sistem pendidikan kita. Mungkin dalam sistem pendidikan kita yang tak ada belajar mengenai sejarah orang asal, apa itu orang asal dan juga orang asli. Itulah saya temuan, suku kaum temuan banyak berada di Selangor, di Negeri Sembilan, Melaka dan juga sedikit di Johor dan Pahang, sedikit je. So temuan tak banyak dalam 25,000 populasi di Malaysia. Yang paling banyak adalah Semai dan juga Temia. Semai kebanyakan berada di ada juga di Selangor, sikit dari Selangor, tapi kebanyakan di Perak, Pahang dan juga yang kedua terbanyak adalah Temia, terbanyak lah. Jadi saya temuan ketiga terbanyak di seluruh Malaysia. Populasi kita orang tak banyak, dalam 100 lebih je, 100 lebih ribu, so 100,000 above lah. Okay Syed,
kita fahamlah kan suku kaum orang asli ni adalah terbagi kepada 18. So ada Tenyan, ada Temuan kan. Lepas tu macam tadi saya sebenarnya terambil satu yang Syed katakan bahawa kenapa orang Malaysia sendiri tak tahu pasal orang asli, orang asal ni kan. Itu adalah faktor di luar perkampungan orang asli itu sendiri. Tapi macam itu masalah penyampaian kepada masyarakat di luar. Tapi kalau saya nak sentuh sikit berkenaan dengan apakah masalah di dalam perkampungan orang asli itu sendiri. Macam kita tahu orang asli ataupun orang asal dia lebih selesa duduk di kawasan kampungan, di pedalaman. So diorang senang untuk melakukan apa-apa perkara yang diorang suka lah. Antaranya macam saya minta maaf lah kalau saya cakap perkara ni it's a little bit sensitive, tapi berdasarkan report perkara-perkara sosial ni yang menjadi isu di kalangan orang asli, antaranya macam minum minuman keras berlebihan, so sampai mendatangkan satu mindset yang tidak boleh dibendung, kewarasan ataupun mabuk contohnya. And then isu-isu kebersihan di rumah. So apa lagi masalah yang berdasarkan pemerhatian Syed supaya belia ataupun change maker di luar sana diorang boleh memahami. Bukan kita nak kupas perkara-perkara yang tak berapa nak elok, cuba antara perkara-perkara yang boleh ditambah baik kan supaya mereka boleh melakukan sesuatu yang positif. Maksudnya kalau kaji mengenai psikologi seseorang itu bukan saya merujuk kepada satu bangsa. Kalau mengetahui kenapa kebanyakan orang asli yang terlibat dalam sosial tu, sebenarnya semua orang ada masalah sosial sendiri. Cuma saya rasa orang rasa pelik kenapa orang asli terlibat dengan isu-isu arak sebab tu benda tu memang dah biasa. Cuma agak pelik lah sebab kalau keluar ke news, headline news tu orang macam rasa pelik. Saya rasa itu adalah sebenarnya masalah daripada representasi daripada pihak media juga, sebab pihak media pun nak cari clickbait atau kan, cuma nak tarik pembaca untuk membaca artikel itu. Saya rasa isu-isu sosial ni memang dah biasa. Semua bangsa pun ada isu. Sebab dah biasa orang membaca di surat khabar atau di newspaper, kebanyakan bahasa lain. Tiba-tiba dia kalau ada je mengenai orang asli, dah rasa macam pelik, orang asli yang terlibat dalam tu. Saya rasa itulah persepsi yang banyak, sebab saya rasa itu masalah representation. Dan juga kebanyakannya masa saya belajar di universiti juga, saya banyak ambil kajian mengenai psikologi. Masalah seperti yang disebutkan tadi adalah disebabkan perkara psikologi seseorang atau masyarakat tersebut yang mereka rasa, bagi saya lah, kalau saya orang asli, saya nampak kebanyakan orang asli yang terlibat dalam kes-kes minum arak terlebihan tu adalah masalah untuk hilangkan rasa macam tekanan diri yang banyak mereka dihadapi, seperti tenaga diri disebabkan oleh tanah-tanah mereka diambil dan juga kawasan-kawasan kampung mereka dipindah kepada kawasan asal daripada mereka. Dari situ dia mempengaruhi sifat dan juga pemikiran psikologi seseorang orang asli, dan juga sesiapa pun yang dipindah atau di trauma tu masih di dalam pemikiran mereka. Dan tu mereka setiap semasa bekerja dia pun ada banyak stigma-stigma daripada masyarakat luar. Di situ dia mencari jalan mudah untuk menghilangkan rasa tekanan. Dan tu mencari benda yang mudah untuk hilangkan rasa adalah benda yang tak baik, yang arak atau dadah atau yang sebagainya. Itulah masalah, saya rasa punca masalah ini. Sebab perkara ini memang agak kalau dikaji betul-betul, bukan semua orang asli, tapi semua masyarakat pun. Saya rasa satu dunia ada masalah yang sama kalau pergi mengkaji masalah sosial seperti ini. So saya rasa
Okey Syed, Ya. macam tadi saya berminatlah dengan Syed punya ujahan tadi di mana Syed memberitahu tekanan daripada orang luar, tekanan daripada tempat kerja, tanah mereka diambil. So hak-hak mereka ni sebenarnya tidak dijaga. Semua saya nak tahu macam berdasarkan pengalaman Syed lah, Syed memang membesar di perkampungan situ kan. Kenapa sampai tahap macam tu? Kenapa orang asli ni bukan kata ditindas tapi diperbuat seperti begitu? Adakah kerana mereka tidak mengetahui macam mana untuk menahankan hak-hak mereka ataupun mereka tidak cukup ilmu untuk mereka membalas balik, ataukah sebab kuasa ataupun sebab duit sebenarnya? Semua yang Ben cakap tadi memang ada terpengaruh daripada keputusan-keputusan yang terjadi dan juga apa yang telah berlaku. So first, saya rasa pengurangan kefahaman dan pengurangnya kesedaran mengenai hak asasi manusia dan juga hak asasi orang asal itu sendiri. Itu juga ada lagi satu, kebanyakan orang asli tak habis sekolah menengah dan kebanyakan terticir masa di sekolah menengah. Itu adalah masalah daripada masalah-masalah buli di sekolah. Dan situ juga dia mempengaruhi masyarakat itu, sebab kekurangan pelajaran adalah memberi satu impak kepada orang asli di mana keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat tersebut tidak ada pandangan, tiada sokongan daripada pihak-pihak luar dan juga kekurangannya mengenai pahaman mengenai hak orang asli sendiri. Dan itu akan kekurangan pelajaran itu dan memberi impak kepada pendapatan seseorang tersebut dan memberi mereka rasa di ruang tak ada choice, tak ada pilihan lain untuk berserah kepada developer atau orang-orang datang yang cuba untuk membeli tanah mereka. Sebab financial tu, duit tu sangat besar dibagi sampai orang asli tu ada 2-3 orang sanggup untuk mengambil duit tu sebab kadang memerlukan duit untuk ekonomi seseorang atau sebuah keluarga. Okey Syed, tadi Syed ada mention berkenaan education, pembelajaran. Ada yang we can say lah, kita boleh katakan kebanyakan budak-budak ataupun kanak-kanak yang tak habis sekolah di perkampungan orang asing, dan ada juga yang habis. Kita tak lupa mereka yang berjaya seperti salah seorang seperti Syed, seperti Kak Tija dan beberapa orang lain lah yang mencakna isu-isu pembangunan orang asing ni. Tapi kan Syed, adakah isu pembelajaran, isu pendidikan itu memainkan satu peranan yang penting di mana benda tu akan mencorakkan cara hidup seseorang orang asli itu? Saya tahu bahawa kebiasaannya bila kita penuh dengan ilmu, kita punya cara berfikiran berbeza, kita punya tindakan pun berbeza. So antara perkara-perkara yang macam saya perhatikan kan, masa saya berpeluang untuk melawati kampung-kampung orang asli, mereka ni sebenarnya boleh lagi diasah, boleh lagi digilap untuk menjadi seseorang. Tapi di manakah silapnya sampai mereka ni berhenti sekolah, tak nak, and then mengambil jalan yang mudah? Di manakah perkara-perkara itu datang? Okey, saya rasa masalah itu sebenarnya antara masalah yang agak rumit lah untuk diselesaikan. Kerana itu banyak sangat faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi keputusan seorang pelajar itu sendiri. Sebab saya pun nampak ramai kawan-kawan saya masa saya sekolah menengah dulu, mereka komplain kepada saya. Mereka masalahnya memang banyak daripada masalah-masalah buli daripada pelajar lain yang banyaklah mengata-ngata perkataan yang tak senonoh lah mengenai orang asli dan juga orang asal di Malaysia. Dari situ kebanyakan pelajar-pelajar fikir kan, mereka cakap, kenapa saya nak pergi sekolah kalau di sekolah itu tak ada tempat yang selamat untuk orang asli, dan juga kenapa saya pergi sekolah
sedangkan pergi sekolah tu orang tu macam cuma macam tak nak kami nak pergi sekolah macam orang macam so kerana itu yang membantu mereka untuk tinggalkan untuk habiskan sekolah macam dia orang tak nak habiskan sekolah dan mempengaruhi lah dia punya keputusan sebab dia orang masa tak happy, tak gembira langsung nak pergi sekolah. Pergi sekolah aja kena cemur, pergi sekolah aja kena bully. So macam tempat tu tak selamat untuk orang asli untuk pergi sekolah. Tu yang saya dengar lah. Tapi ada juga masalah-masalah lain seperti duit, keluarga yang tak ada, yang sungguh miskin, yang tak ada duit langsung untuk hantar bagi makanan untuk anak-anak dia, untuk hantar anak ke sekolah pun. Dia sampai 2-3 keluarga tu memang disuruh anak sendiri untuk berhentikan sekolah sebab nak bekerja, nak cari kerja buruh di sebagai petani atau sebagainya untuk membantu keluarga. Tu juga. Tapi kebanyakan ni memang masalah daripada masalah bully daripada pelajar lain. Okey Syed, so maknanya sebenarnya orang asli ke orang apa ke kita perlu mendapat satu layanan yang sama lah. Kita perlu menghormati antara satu sama lain. Okey, thank you Syed. Saya nak teruskan dengan soalan saya yang kedua. Saya rasa kita dah kupas banyak juga, but mungkin Syed nak sebelum kita soalan kedua ataupun Syed nak bagi tahu kepada kita punya penonton antara kajian-kajian ataupun dokumen yang mungkin kita boleh refer kepada masalah-masalah ini. Mungkin ada daripada kementerian yang buat, mungkin ada agensi yang buat kajian ataupun Syed sendiri yang membuat kajian. Syed boleh share dekat diorang supaya diorang boleh research more on this topic supaya bila mereka nak melakukan sesuatu on ideation proses mereka lebih memahami apa masalah sebenarnya. Syed nak sambung ke? Adakah dokumen-dokumen? Saya banyak saya rasa saya banyak pergi ke luar negara untuk membuat kajian-kajian seperti negara-negara yang ada masyarakat orang asli seperti Vietnam, di Australia, New Zealand. Tapi sekarang saya recommend lah kepada sesiapa yang mahu mengetahui mengenai orang asli, please lah contact to Center for Malaysian Indigenous Study di Universiti Malaya. Di sana banyak publikasi atau publication buku-buku daripada penyelidik dan juga cubalah kontak untuk kepada Center for Orang Asli Concern atau COAC. Dr. Colin Nicholas dia banyak membuat kajian-kajian mengenai hak-hak orang asli dan juga dia banyak terlibat dalam menolong orang asli dalam kes-kes di mahkamah. Mereka juga ada banyak publikasi yang mereka buat dan di sana juga kamu orang boleh join daripada aktiviti mereka dan juga CMIS atau tidak sama. CMIS atau Center for Malaysia Indigenous Study di UM. Kami sebenarnya saya sekarang di sana sebagai fellow artis, fellow pelukis di sana lah untuk menolong mempromosi pusat tu lah. Dalam pusat tu kami sebenarnya banyak buat aktiviti yang terlibat dengan masing-masing orang asli, di mana pusat tu kami memberi peluang untuk penduduk komuniti yang dari jauh untuk membuat satu sharing pembentangan mengenai masalah-masalah mereka dan juga kami pun buat pasar orang asli, orang asal, di mana kami panggil orang asli, orang asal untuk menjual barang-barang mereka yang dari kampung dan pada masa yang sama mereka boleh berbual dengan orang luar mengenai masalah-masalah kampung mereka. Tu event tu sebelum kita ada pandemik ni, sebagai masa pandemik ni memang kita masa macam sedih lah, banyak program kami jalankan terpaksa dibatalkan. Since kita dah sentuh sikit berkenaan dengan peluang pekerjaan sebenarnya kan, antara perkara yang Syed buat pasar-pasar orang asli, so mereka boleh menjual hasil-hasil yang mereka buat di landasan ataupun platform yang Syed sediakan.
So nak tanyalah, sebab kita nak memahami lagi isu orang asli ni ataupun orang asal, antara pekerjaan-pekerjaan yang selalu mereka ambil. Saya tahu mereka pergi masuk hutan, ambil hasil hutan satu. Tapi and then mereka juga membuat beberapa contohnya macam menternak ayam. Lalu saya tengok ada yang bercucuk tanam. So antara pekerjaan-pekerjaan ni, apakah pekerjaan-pekerjaan yang terlalu common yang memang di dalam kalangan orang asli? Kebanyakan di Selangor yang saya tahu, kebanyakan orang-orang asli banyak bekerja di kilang-kilang. Di kawasan kami ada kilang-kilang teh bor. So kebanyakan penduduk yang di sana bekerja di kilang. Banyak juga kilang-kilang di Selangor. Di Selangor juga ada ramai masyarakat asli ada memiliki tanah sendiri, di mana tanah itu ditanam dengan pokok kelapa sawit, pokok getah, ada yang buat bisnes penanaman pertanian lain seperti pisang, banyak-banyak lah, nangka lah, pokok limau lah, banyak yang buat pertanian di Selangor. Pekerjaan lain Macam Syed pula, daripada itu pekerjaan yang common kan, macam mana Syed boleh terjebak ke arah untuk keluar dan melukis? Macam mana boleh terlibat? Sebenarnya asal minat ni datang daripada abang saya Ramlan. Dia banyak melukis masa saya kecil. Dari situ dia banyak juga mendorong saya lah untuk teruskan minat saya dengan seni lukis. Dari situ saya masuklah Universiti UiTM. Di UiTM pun banyak lecturer di sana, pensyarah di sana yang banyak bagi saya fokuskan kepada seni lukis sebab dia nampak potensi daripada seni lukisan saya. Jika memang mereka cakap kena ada pelukis daripada orang asli. Saya pun dari situ dah terfikir dah. Saya perlukan teruskan kerjaan saya sebagai pelukis orang asli, jadikan itu sebagai satu benda yang penting untuk negara kita sebab negara Malaysia ni tak ramai pelukis-pelukis daripada orang asli. Sekarang saya dah cubalah untuk menjadi mentor kepada masyarakat, kawan-kawan orang asli selain yang minat dengan seni lukis. So saya memang melukis, tapi Syed tak pernah lukis benda lain. Syed memang melukis berkenaan dengan orang asli lah. Saya tengok, saya go through juga beberapa macam Syed punya YouTube channel, Syed punya blog, few articles daripada surat khabar yang bercerita tentang Syed. So benda ni menarik dan Syed rasa adakah dengan melukis mempromosikan orang asli ni dapat mengubah sedikit persepsi antara masyarakat kita di Malaysia, dan kenapa Syed boleh melukis? Adakah benda tu lebih mudah untuk difahami, lebih dekat kepada kita, ataupun is your interest? Memang saya rasa panggil kuasa lah. Saya selalu cakap power of art atau kuasa daripada seni itu sendiri atau seni visual itu sendiri banyak membuka hati seseorang untuk mengenai isu-isu orang asli dan juga apa-apa isu yang disentuh dalam satu seni lukisan atau seni yang ada. Dia menjadi benda yang senang untuk difahami, senang untuk mendekati. Kalau kebanyakan teks atau kata-kata yang ditulis atau dipublikasi sebenarnya susah untuk orang yang tidak pandai membaca untuk minat. Dari situ saya gunakan seni visual sebagai satu benda untuk tarik minat orang luar mengenai isu yang saya buat. Dan tu saya juga amat minat dengan bagaimana saya boleh menggunakan seni itu sendiri untuk memberi message kepada masyarakat. Dari situ sendiri saya rasa memberi saya advantage lah kalau saya untuk berbual sekarang kan, saya boleh refer kepada arwah-arwah saya, hasil karya saya dengan
kalau saya nampak, saya akan boleh senang untuk saya connect lah cerita-cerita saya cuba ceritakan, sebab itu membantu saya untuk menerangkan cerita mengenai orang-orang asli yang saya cuba terangkan. Yelah Syed, seperti satu rangkap kata, a picture say 1,000 words. So perkara tu memang picture kita boleh mentafsir macam-macam kan. Okey Syed, kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan kita yang menyaksikan kita punya sesi hari ni. So saya nak ambil satu soalan daripada soalan ni datang daripada Facebook. Nama Facebook holder ni adalah Amira Pidin. Dia tanya, mana yang boleh disalurkan karya-karya seni yang berkait dengan isu sosial? Apakah medium yang boleh digunakan untuk berkongsi karya tersebut? So dia tanya, kalau dia ada karya seni berkaitan dengan isu sosial, kat mana dia boleh salurkan and medium apa yang boleh digunakan untuk kongsikan karya-karya dia? Okey, saya rasa medium tu kadang-kadang amat perlu untuk jadikan satu benda yang penting pada isu yang kita buat. Kadang-kadang tu medium tu sebagai satu just a medium to convey some image or some emotion you want to convey or portray on the piece of artwork. So saya rasa ikut kebanyakan semasa saya melukis, saya buat mind mapping. Pernah buat mind mapping. So mind mapping sebenarnya membantu saya untuk fokus kepada hasil yang saya akan buat. Ada contoh. Sebenarnya mind mapping dia akan membantu kita. Macam mana isu saya, contohnya satu isu mengenai tanah. So saya buat satu tanah. So apa yang mengatakan benda tu tanah, atau apa benda yang ada kaitan dengan itu tanah, dan juga apa sejarah itu datang daripada tanah. So dari cerita daripada mind mapping yang banyak bubble-bubble tu, dia akan membantu kepada hasil seni yang kita buat. Dari situ akan menjadi satu seni yang lebih jitu lah. Memang ada susah nak cakap. Ada vibe, ada yang betul-betul mengenai isu tu. Kadang-kadang tu saya menggunakan medium itu sendiri sebagai satu message yang saya nak cuba sampaikan. Contohnya seperti medium yang saya kebanyakan buat sekarang adalah medium tikar mengkuang. So dalam seni ini saya menggunakan saya tak menggunakan canvas, saya menggunakan tikar mengkuang sebagai di mana hello. Sebab rasa medium itu memang dekat untuk saya sebab Okey. Kalau mereka dah chat, ada chat masih lagi? You can hear me, right? Okay. So, hello. Tak dengar lah Syed, awak sangkut-sangkut. Dia breaking ya? Dia breaking. Mungkin Syed boleh duduk balik. Tersangkut, okay. Tak apa Syed, nanti tak apa. Bila Syed ada any artwork nak share, kita boleh suggest orang link apa yang dia boleh tengok. So it creates more interaction di antara mereka dan kita lah. Syed, so saya nak kupas sikit lah, bukan saya nak komen, tapi saya nak tanya satu soalan yang daripada Amira Pidin ni sebenarnya. Kalau dia dah ada artwork, so di mana dia boleh salurkan artwork dia? Adakah di Instagram itu ataupun boleh bagi dekat Syed ke? Syed boleh tolong ke macam tu? Boleh. Saya boleh tolong bagi link galeri tempatan dan juga galeri sebab setiap. Hello Syed. Hello. Dia masih breaking lah Syed. Hello? Dengar ke? Breaking ya? Okay dah. We are clear now. Ya, saya dengar. Okay, teruskan. Apa tadi Syed?
Kebanyakan boleh berhubungi dengan saya dan saya akan beri nasihat lah. Tapi kebanyakan artis yang baru kita kena banyaklah pergi ke galeri tempatan atau beranilah untuk bertanya dengan artis yang ada di galeri-galeri itu. Tapi saya sekarang memang susah juga lah untuk kami sendiri pelukis. Kebanyakan event kebanyakan event kita tak boleh ada ramai orang dalam satu galeri sebab social distancing tu kan. Itulah semasa saya mula jadi artis, saya banyak berinteraksi dengan galeri. Okay, so salah satu cara dia adalah boleh personal message kepada Syed ataupun boleh pergi ke event-event yang macam itulah supaya lebih dikenali. Okay, Syed, soalan yang kedua daripada kita punya viewers juga, daripada Atik Dolah Atik daripada Facebook ni. Soalan dia, Syed dengar, saya tahu Syed menggunakan handphone kan, so Syed boleh nampak tak soalan dia? Boleh, saya nampak ya. Okay, bagaimana cara untuk mengubah beberapa mengenai pendidikan anak-anak mereka? Saya percaya ini adalah satu. Juga salah satu penyebab untuk pendidikan anak orang asli lemah kerana tiada ambil berat daripada ibu bapa sendiri. Syed, any comment on this? Betul. Saya pun banyak buat program-program seperti bengkel di sekolah-sekolah orang asli dan juga banyak buat ceramah motivasi di sekolah-sekolah orang asli. Itulah cara-cara yang saya pernah buat. Memang antara satu masalah kekurangan minat di kalangan kanak-kanak di sekolah disebabkan masalah ibu bapa yang tak ambil prihatin mengenai prestasi anak-anak mereka dan juga perkara apa yang anak mereka minat atau tak. Saya rasa masalah ni asal antara masalah keluarga itu sendiri. Kadang-kadang keluarga itu sendiri mementingkan ekonomi atau pekerjaan mereka daripada anak mereka sendiri. Sebabkan kalau fikirlah yang anak adalah semasa anak dia di sekolah atau membesar, mereka memerlukan satu interaksi dengan personal daripada ibu bapa mereka. Kalau dia tak ada interaksi, tak ada perbincangan dengan ibu bapa, mereka macam merasa, so kalau mak saya tak kisah saya pergi sekolah, buat apa saya pergi sekolah? So dari situ sendiri kita fikir, sebab anak itu dia akan dia membina karakter mereka sendiri. Dalam psikologi, anak mereka atau anak-anak yang membesar, dia akan cuba untuk membina diri punya karakter mereka sendiri. Dalam situ sendiri dia memerlukan sokongan daripada ibu bapa mereka. Kalau dia tak ada sokongan dari ibu bapa mereka, anak-anak itu dia cakap, what's the point? Apa point saya nak pergi sekolah? Kalau mak saya atau bapa saya tak kisah, buat apa kan? Buat apa nak pergi sekolah? Buang masa. So benda tu macam dia orang rasa tak ada kasih sayang daripada ibu bapa. Tu je masalah dia. Saya banyak berjumpa dengan guru-guru yang mengajar di sekolah rendah. Memang saya tahu masalah, tapi masalahnya sampai di sekolah menengah saya tak tahu masalah mereka. Sebab tak ada, memang susah sebab guru-guru di sekolah menengah memang ramai dia orang akan ambil kisah. Memang susahlah dia orang nak jaga orang asli itu sendiri dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar sendiri. Tu saya rasa memang amat susah saya nak selesaikan sebab di sekolah menengah mereka dah sekolah menengah di sekolah-sekolah lain. Memang tak ada ya. So saya cuba rumuskan apa yang Syed cakap, maksudnya ibu bapa ni perlu lebih bertanggungjawab kerana anak-anak memerlukan satu support system untuk mereka berjaya. Itu adalah idea daripada Syed. So Syed pun banyak pergi ke sekolah-sekolah untuk bercerita berkenaan dengan kerjaya, apa yang akan jadi masa depan jika anda tidak ke sekolah. Okey Syed, ada soalan lagi. Kita main interaction dengan kita punya viewers lah, since diorang pun rancak bertanya soalan ni sebenarnya. So soalan daripada Syahiwan, OOEX Syahiwan nama dia. Malaysia antara segregated
kalau tidak satu-satunya negara yang mempunyai jabatan kerajaan khas berkaitan orang asli. So adakah JAQUA masih relevan dan fungsi organisasi diperlukan masyarakat orang asli pada masa ini? Saya tahu perkara ini agak sensitif, tapi kita cuba jawab dengan cara yang membina lah maknanya. Okey Syed. Betul lah. Dan memang soalannya bagus bagi saya sebab perkara-perkara sensitif ni kita perlu bincangkan bersama. Kita kena saya rasa relevan ke tak relevan, kita kena tahu apa kerja yang mereka buat. Kalau kita tahu kalau mereka betul-betul buat kerja sebagai jabatan untuk melindungi atau menjaga hak asasi orang asli, dari situ sekiranya kita boleh menilai apa relevan atau tak relevan sesuatu jabatan itu sendiri. Bagi saya memang unit di mana Malaysia ada satu jabatan yang menjaga atau hak ehwal mengenai orang asli. Tetapi JAQUA nama pun Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kenapa ada kemajuan orang asli? Macam dia memberi satu makna yang lain di mana orang asli itu sendiri tak maju. So tu bagi saya lah, untuk pemahaman saya lah, untuk ada suara-suara lain saya yang di mana sebanyak dengar suara-suara kawan-kawan saya pun bertanya perkara yang sama. Saya rasa dengan relevan itu, saya rasa Jabatan Kemajuan Orang Asli itu perlu memerlukan idea yang progresif atau pemimpin yang progresif yang mengambil tahu dan juga mengambil pekerja-pekerja daripada masyarakat orang asli sendiri, sebab perkara-perkara yang mereka cuba selesaikan di dalam Jabatan Kemajuan Orang Asli ini perkara-perkara yang berlaku di kawasan orang asli. Kalau mereka cuma ada pekerja-pekerja yang bukan datang daripada masyarakat itu sendiri, memang susah diorang akan faham apa masalah orang itu sendiri. Di mana contohnya kalau kita cuba nak selesaikan masalah orang di Afrika, jabatan itu datang dari Malaysia. Macam mana kita tahu masalah di Afrika? Itu adalah contoh yang cuba cari cadangkan. Saya cadangkan Jabatan Kemajuan Orang Asli perlukan banyak pekerja-pekerja di dalam jabatan itu datang daripada masyarakat orang asli. Di situ penting, di mana orang itu sendiri akan tahu apa masalah yang cuba selesaikan atau mencari jalan yang lebih bernas dan juga idea-idea yang progresif yang mungkin akan memberi kebaikan kepada masyarakat kita dan juga masyarakat seluruh Malaysia. Sebab kami tahu masalah orang kami. Seperti juga masa lain dia akan tahu lebih lanjut mengenai masalah ini. Sebab kebanyakan kita patah balik sikit je. Syed mention pasal kalau dalam JAQUA tu kena ada orang asli sendiri untuk bekerja dalam tu. Betul? Betul. Itu cara dengan Syed. Tapi let's patah balik sikit. Di mana skill, keberkesanan, kualiti seseorang tu. Saya bukan nak cerita bahawa orang asli tak ada skill, tapi sebelum mereka diletakkan di satu jabatan, mereka memerlukan satu set skill yang untuk dia boleh bekerja di dalam tu. So set skill yang macam mana yang Syed rasa perlu ada supaya orang asli tu sendiri boleh bekerja. Walau tidak perlu ada usaha daripada kerajaan untuk kita kena ada kota untuk orang asli, tak semestinya, tapi dia sendiri yang boleh membuatkan diri dia keboleh pasaran dalam market tersebut. Sebenarnya kota ni tak perlu sebenarnya, tapi yang kita kena fikirkan adalah bagaimana kita membantu masyarakat itu sendiri kalau kita tak tahu apa sejarah orang itu sendiri dan juga kita tak tahu masalah peribadi orang itu sendiri. Sebab benda tu kena penting untuk menjaga hal ehwal sebuah masyarakat. Kalau kita datang dari tahap pengajian kita lain, dan tahap kefahaman kita lain, dan juga kita tahap
ya bahasa kita pun lain, kadang-kadang benda itu mempengaruhi. Kalau mengenai set yang kalau tak ada apa tadi apa yang cakap tadi? Tak ada set skill, kepakaran, kebolehan skill sebenarnya boleh di-train atau boleh diajar. Tapi kalau memahami perkara yang lebih mendalam tu, saya rasa itu memang susah. Kalau kita datang dari background lain atau latar belakang lain, sebab fahaman tu kadang-kadang memang susah kita, sebab set skill tu kita boleh diajar. Okey. Syed, selingan sekejap kita bercerita pasal set skill, kebolehan pasaran. So ada inisiatif baru daripada Kementerian Belia dan Sukan iaitu skim perantisan nasional. This is ini adalah salah satu shout out yang Impact Malaysia lakukanlah. Tawaran baru bagi membantu melonjakkan kebolehan pasaran belia dan antara inisiatif Kementerian Belia dan Sukan membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. So memperkenalkan sebahagian dari rakan strategik yang akan bersama kami dalam skim perantisan nasional. So nantikan 22 Julai which is besok, Menteri Belia dan Sukan, Menteri Kerja Raya dan Menteri Sumber Manusia dalam kolaborasi rentas kementerian akan merasmikan skim perantisan nasional. So for kita punya viewers luar sana, korang boleh check out this one. I think this is a good initiative. Even Kementerian Belia dan Sukan pun pernah ada sesi sebegini di mana kita membincangkan perkara-perkara kebolehan pasaran seseorang beli itu. Check out www.kbs.gov.my dan cari skim perantisan nasional. So kalau korang yang di luar sana ada akses kepada golongan-golongan yang berada di luar bandar ataupun orang asli, shout out to them. So mungkin mereka memerlukan perkara-perkara sebegini. Okay Syed. Okay kita iklan sekejap tadi. Boleh Boleh. Okay, kita sambung balik. Ada soalan lagi? Saya rasa rancak juga soalan daripada orang ni, sebenarnya banyak soalan ni. Soalan daripada Siti Aisyah Daeng Takjuk. So dia tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan salam sejahtera kepada Encik Syed. Encik, saya ingin bertanya berkenaan barang bantuan yang diperlukan oleh orang asli semasa program penyampaian bantuan. Ia bagi membantu NGO, bagi mengenal pasti keperluan yang diperlukan, barang selalu disalurkan adalah barang dapur, minyak, tepung, gula, susu tin dan lain-lain, peralatan sekolah dan pakaian. So dia tanya, apa keperluan orang asli ni sebenarnya? Kalau dia nak bagi bantuan lah maksud saya. Okey, betul. Banyak yang disebutkan tadi memang perlu. So yang lagi satu adalah seperti online teaching. Okey, menarik. Seperti sebab benda itu kan kebanyakan kanak-kanak ada masuk sekolah sekarang, tapi mereka dah banyak tertinggal dah beberapa bulan dah diorang tak pergi sekolah. Kita boleh adakan inisiatif sebagai maybe online tutorial atau online teaching lah, online macam kelas tambahan. Betul. Kelas tambahan online. So mungkin kita boleh cari kedai-kedai teknologi yang ada second hand laptop ke atau second hand phone untuk bagi kepada masing-masing orang asli. Saya rasa lah, sebab saya nampak banyak orang asli yang banyak on telefon itu sendiri. Setiap pelajar orang asli sekolah rendah pun dia orang dah ada handphone sendiri. Dari situ kita boleh ambil buat inisiatif kita sendiri untuk membantu mereka dari segi education lah. So kita boleh buatkan satu kelas online kepada masyarakat orang asli, seperti mungkin buat kelas online art atau seni. Mungkin saya boleh jadi teacher dari situ, saya boleh membantu. Dan juga mungkin sebab benda-benda yang dibagi sebelum ni kebanyakan daripada bantuan-bantuan keperluan harian. Tapi saya nampak tak banyak lagi bantuan-bantuan dari segi pelajaran kepada anak-anak itu sendiri. Sebab saya takut kan, sebab dah lama pelajar tak pergi sekolah, dah lama minat nak pergi sekolah tu dah hilang. So macam mana nak selesaikan masalah tu? Okay. So sebenarnya apa yang Syed cakap tadi tu sebenarnya relate kepada soalan saya yang ketiga sebenarnya. Antara jenis usaha efektif yang boleh dilakukan untuk membantu orang asli. So Syed lebih suka daripada kita boleh beri bantuan keperluan harian, tapi
seperti kelas online begitu lebih perlu sebenarnya. Betul ke Syed? Hello? Kita dah hilang Syed sebentar. Mungkin dia akan kembali balik selepas ini. Okey, sementara kita tunggu Syed kembali, kita sediakan sebentar. Okey, untuk semua peserta ataupun penonton yang menantikan seksi Syed. Ya. Okey, tadi awak terfreeze kejap. Maksudnya tak bercakap, senyap je. Okey, tak apa Syed, saya sediakan kejap and then kita patah balik kepada soalan tu. So, untuk semua penonton, sesi Impact Over hari ini, antara salah satu flagship program Impact Malaysia adalah Dana Impact Youth. So di mana kita akan menyediakan sedikit seed fund kepada mereka yang ingin melakukan projek. So korang boleh kongsi idea korang ataupun apa-apa yang korang nak kongsikan dengan tajuk jika diberikan RM5,000, idea saya untuk membendung isu orang asli adalah, so idea tu boleh hantar ke email saya sendiri farhan@impact.my ataupun korang boleh pergi check out www.impact.my, klik on dan permohonan dana Impact Youth. So korang boleh submit proposal, boleh submit video, nak submit in terms of seni, lukisan pun boleh. Salah satu perkara yang baru untuk kita terima kalau ada, dan sila keluarkan creative juice anda dan submitlah idea anda. Tapi nak ingatkan, tertakluk pada terma dan syarat, permohonan ini hanya dibuka kepada 18 hingga 30 tahun dan tarikh tutup dia adalah besok. So kita dah buka selama sebulan dah kita buka, kita pun dah terima beberapa permohonan. So esok tepat jam 12 malam, 22 bulan masuk 23 bulan tu, kita dah tutup. So come on guys, sila teruskan memberi idea-idea kreatif anda. Okay? Syed, masih lagi di talian? Ya, saya. Okay, Chun. So Syed, tadi soalan saya sebenarnya, jenis usaha, apakah usaha yang efektif yang boleh dilakukan untuk membantu orang asli? Tadi Syed mention satu, kelas atas talian, kelas tambahan atas talian. Selain daripada tu Syed, apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan? Betul, satu mungkin kita buat kelas tambahan ke komuniti itu sendiri. Di mana untuk tarikan minat kepada anak-anak tu pergi ke sekolah. Sebab inisiatif ni memang tak ada. Kebanyakan masyarakat yang duduk pendalaman, masyarakat orang asli yang duduk pendalaman, mereka agak susah untuk pergi ke sekolah sebenarnya. Kadang-kadang tu mereka terpaksa tinggal di sekolah asrama. Contohnya di kawasan di Kelantan, di mana anak-anak orang asli yang ke sekolah merendah, dia terpaksa tinggal di sekolah di asrama dekat sekolah tu. Sebabkan kampung mereka jauh sangat. Okey. Okey, dari situ sikit. Apa dia? Tadi anak duduk di asrama, kampung dia yang berjauhan. So di situ satu kelas tambahan yang berbentuk fizikal boleh diberikan kepada mereka jugalah. So Syed menyarankan supaya memberi pendidikan supaya mereka sedia. Betul? Ya. Tapi daripada medium macam mana tu boleh daripada segi medium seni lukis ataupun tayangan video tu terpulanglah kepada kreativiti boleh masing-masing kan? Betul. Okey, Syed, kita ada soalan lagi sebenarnya. Okey, teruskan. Apa dia? Saya tambah. Masa saya sejak sebelum dalam 5-6 tahun lepas saya banyak buat pergi ke program-program seperti art workshop atau bengkel seni bersama orang asli, di mana bengkel seni itu saya menggunakan medium seni sebagai medium untuk mengajar anak-anak di sekolah. Saya rasa perkara ni memang selalu digunakan oleh pengajar-pengajar atau guru-guru di sekolah-sekolah di antarabangsa seperti di negara Western daripada Europe atau US, UK, di mana dia menggunakan seni sebagai satu medium untuk menarik dan juga membina kreativiti di kalangan kanak-kanak di sekolah. Saya rasa kita perlu timbulkan penggunaan seni sebagai satu medium untuk mengajar di sekolah sebenarnya. Sebab tu saya banyak buat bengkel-bengkel seni di sekolah orang asli di pedalaman. Saya nampak ramai orang asli yang berminat belajar
kalau kita sentuh mengenai seni-seni seperti membuat lukisan, membuat arca dan seni tarian, seni nyanyian, seni berlakon semua. Di situ membina sebenarnya minat seseorang membentuk satu karakter seseorang pelajar dan juga memberi satu idea yang kreatif kepada anak-anak untuk kembangkan bakat mereka yang mereka ada. Saya rasa di sekolah sekarang memang tak ada banyak pengajar-pengajar yang menggunakan seni sebagai satu medium untuk mengajar. Kebanyakan yang saya nampak cuma yang pengajar-pengajar menggunakan buku yang dia cara pedagogi yang diajar masa dia belajar sebagai pengajar. Saya rasa pengajar sepatutnya bersifat lebih kreatif untuk mengajar anak-anak di sekolah, terutamanya kalau dia pengajar yang mengajar di sekolah-sekolah orang asli, sebab kadang-kadang orang asli ni memang aktif, memang suka membuat aktiviti yang ada fizikal. Kalau tak ada fizikal memang dia orang punya rasa macam kurang minat. So kita kena fikir apa yang mereka selalu dia suka dibuat. Kita cubalah kreatif lah cara kita mengajar tu. Dari situ akan membantu masyarakat orang asli yang di sekolah. Okey Syed, menarik sebenarnya sebab berdasarkan saya punya sedikit pengalaman lah, saya berpeluang untuk meluangkan masa bersama golongan kanak-kanak ataupun golongan-golongan orang asli ni, di mana ada satu kita panggil satu, bukan inisiatif tapi satu kita panggil persembahan. Ada satu malam tu kami dihiburkan dengan sewang. So itu merupakan antara aktiviti yang boleh diketengahkan sebenarnya, di mana mereka bermain alat muzik dan mempunyai tarian. So bagi saya sokong apa yang Syed katakan, kita perlu lebih kreatif dan kita perlu lebih bukan cara dengan buku, bukan dengan cara lain untuk kita berinteraksi dengan tenaga pengajar, berinteraksi dengan dia punya anak murid. Okay Syed, that's good. Saya dah nak capture satu soalan daripada Hardi Zakaria Kasim. Syed, are you there? Masih lagi dia tanya ke? Saya tu. Oh, ya ke? Okey, dia tanyalah, dengan adanya sains dan teknologi, cara manusia dalam mengekspresikan rasa hati, luahan pendapat lebih terbuka. Walaupun dalam keterbukaan yang dikatanya lebih transparan, ada juga setengah isu dikawal beberapa pihak tertentu. Namun cara masyarakat OA, which is orang asli, kini dalam meluahkan rasa mereka lebih mudah, bakat mereka lebih mudah ditunjukkan. Bagaimana OA mahu lebih menonjol di dalam media sosial untuk manfaat mereka sendiri. Syed? Okey, dengan betul, saya pun tertarik dengan effort atau daripada kawan saya ni, Hardi ni kawan saya. Dia effort dia sekarang dia banyak menimbulkan video-video yang buat di YouTube. Dia ada YouTube channel dia, Hardi. Dia banyak dalam video-video konten dia buat banyak mengenai kisah-kisah orang asli di kampung dan juga banyak mengajar kawan-kawan lain yang di kampung tu untuk meluahkan rasa yang dia orang cuba luahkan dalam media-media seperti video-video konten dan juga bakat-bakat yang mereka dah ada sebelum ni seperti nyanyian atau tarian atau sebagainya untuk mereka cari satu tempat untuk meluahkan bakat mereka. Saya rasa itu memang agak dia yang lebih rasa progresif, sebab kebanyakan kita sendiri semua orang dah spend dalam, saya rasa mungkin 70% pun dekat telefon kan. So dari situ juga saya orang asli di sana kena ambilkan peluang untuk menunjukkan bakat-bakat kamu orang mengenai apa yang ada dalam telefon. Uploadlah hasil-hasil seni, hasil nyanyian atau lukisan apa di dalam sosial media. Di situ saya pun dari situ saya akan tahu mana satu bakat-bakat saya akan cuba
tolong untuk jadi saya akan mentorkan bakat-bakat itu. Sebab sebenarnya masalah transparan ni memang saya rasa agak barulah untuk masyarakat orang asli, sebab kebanyakan orang asli agak takut untuk menerangkan masa-masa mereka di sosial media. Okey. Okey Syed, saya nak ambil lagi soalan daripada Siti Aisyah Daeng Tajuk ni. Tadi dia ada tanya, so dia ni susulan daripada soalan dan jawapan yang diberikan lah. Berkenaan online class, saya memang menarik untuk bertanya lanjut. Saya di UPM sedang ada plan dari tahun lepas untuk buat kelas matematik face to face kepada orang asli. Namun yang tidak tahu dari mana nak mula. Namun saya tidak tahu dari mana nak mula. Dan berkenaan kelas secara online, adakah ia berkesan? Maksud saya daripada segi internet dan akses kepada kelas online. So mungkin Syed nak jawab soalan ni, Syed? Boleh. Sebenarnya inisiatif ni saya rasa sebenarnya pengajar atau guru-guru di sekolah yang mengajar di sekolah orang asli, mereka pun pernah adakan kelas online untuk pelajar-pelajar mereka. Sebab semasa MCO, mereka pun pengajar pun atau guru-guru pun rasa risau juga sebab kanak-kanak di sekolah dah lama tak pergi sekolah, dia macam dia akan berinteraksi dengan ibu bapa juga, sebab bertanya apa keadaan kanak-kanak itu sini, apa pelajar yang tak pergi, apa yang mereka buat. Mereka sebenarnya kalau nak buat online class, saya cadangkan Siti Aisyah cuba kontak dengan sekolah-sekolah berdekatan yang Siti Aisyah tahu. Cuba kontak sekolah tersebut ni, tanya dengan guru-guru. Dari situ kita boleh bekerjasama dengan guru-guru dan cuba dapatkan minat. Kadang-kadang ibu bapa yang tak tahu, orang luar datang tiba-tiba tak tahu kan. Sebenarnya kita kena dapatkan confidence daripada masyarakat itu melalui sekolah-sekolah orang asli. Dari situ mungkin kelas orang asli boleh jalankan. Dari situ kita kena mengambil banyak peluang-peluang yang ada, sebab masalah pelajar yang kurang minat ni adalah masalah kadang-kadang tu datangnya masalah penggunaan telefon yang amat selalu diguna oleh masyarakat orang asli. Dan pelajar sekolah dia dah hilang minat di sekolah sebab tertasuk dengan tentu kita kena ambil peluang itulah. Okey, kita teruskan. Okey Syed, dalam isu orang asli ni bukan isu yang baru sebenarnya kan. Isu ni dah lama. Banyak juga agensi kerajaan, NGO ataupun penggerak-penggerak komuniti ni datang untuk membantu. Tapi kadang-kadang isu tu tak dapat dikurangkan ataupun tak dapat diselesaikan. So daripada pandangan ataupun pendapat ataupun pengalaman Syed sendiri, mungkin Syed boleh kongsikan idea tak apa yang boleh dilakukan untuk orang muda membantu golongan orang asli yang masalah-masalah tak selesai ni. Apa yang mereka boleh lakukan? Saya rasa masa-masa yang tak selesai ni adalah datang daripada mungkin masalahnya masyarakat orang yang dibantu itu dikurang kepercayaan kepada orang yang dia nampak orang ni membantu mereka. So saya rasa perhubungan tu memang tak jitu, memang tak ada kerohanian, memang tak ada yang betul-betul ada connection. Saya rasa itu memang masalah dari situ. Mungkin dengan kalau ada inisiatif baru, saya rasa saya cadangkan kalau ada anak-anak muda sana untuk cuba untuk membuat effort untuk membantu orang asli, kena ada datang daripada orang asli. Di mana saya cadangkan pergi sana buat training dengan masyarakat orang asli itu sendiri, datuk ajar mereka apa yang korang dah ada tahu, ajar transfer the knowledge to the person that form that community. I think that will help, because that community itself, if they're willing, they have the conscious, the kesedaran di mana mereka selesaikan masalah-masalah, kena ada datang dari community. So I think
the sustainable of that effort actually need to become from that root of the problem. Means Okay. you need to train the root to be a game changer, to be a changer Okay. from that root, from that background. Because if we want to be sustained, you need to be Okay. from that community. Otherwise, if you move forward to a new project, that the old project become terbengkalai and abandoned, and that project, but you need to. I mean, I would say, I leave your legacy to the person who live in that area. I think that will help, that will sustain, and that actually that person from that community actually they will train more person from her or his community to do the same, and that will spread more and more. I think that will help better than on and off kind of programs like just go to the village and I want to take picture just for CSR thing, Yalah. just want to look good. I think that's I would say that not gonna go well, that not gonna last long. But saya you setuju. need to train person for that community. Saya setuju dan saya sebenarnya tak terfikir juga antara perkara yang patut kita lakukan adalah kita train sendiri orang asli tu supaya mereka boleh menyampaikan mesej ataupun ilmu yang kita nak sampaikan kepada anak mereka. So dari segi bahasa, dari segi budaya, daripada segi kedudukan sekali tu mereka lebih dekat supaya lebih mudah untuk memahami. Thank you, Syed. It's really good. Okay, Syed. Okay. Just sebab tadi kita dah selingan berkenaan dengan kami punya projek lah, yang berkenaan dengan dana Impact Youth. So saya nak tanya Syed lah, kalau Syed diberikan sebanyak RM5,000, apakah usaha ataupun perkara yang nak Syed lakukan untuk membantu orang asli? Like I suggest you guys just now, I think RM5,000 I will train the local community from any kampung to be a leader. Okay. To be a change, give him the train that I've been given. I think the experience from went to a workshop with Tija. I know Tija for a long time in our school. So I went to her workshop. I think that's actually helped me at the moment, help me now, help me then, and help me to realize that we need to be game changer. We need to change our own community. So I think from that workshop, from that 5,000, I will do workshop to train orang asli to be a leader, to be Workshop tu berkenaan game changer dengan for their community. Syed, adakah workshop tu berkenaan dengan seni? Adakah workshop tu berkenaan dengan seni ataupun workshop tu macam? Tapi saya akan gunakan seni sebagai untuk tarikkan minat, sebab kalau workshop yang tak ada mengenai seni, saya rasa memang susahlah orang asli untuk connect pada benda-benda yang kita cuba sampaikan, cuba diajar. Kalau workshop just slideshow presentation and just ask them to read, I mean, think that workshop doesn't end well. You need to apply art and activity in your workshop. I think that will help the participant to be involved together, kan? Kita kena participant to be involved, to have experience, to have a good time. If you don't have a good time, you know, I don't want to waste my time here. Betul. Okay, Syed, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Sebab Syed sebenarnya awak breaking, kita sangkut-sangkut. Kadang-kadang okey, kadang-kadang sebab tu saya tak dapat nak tengok reaksi muka. Tapi Syed dengar saya. Saya dengar. You punya memang clear. Tapi macam sekarang Syed tengah pause, macam tengah breaking. So tak apa, as long as saya boleh dengar suara Syed boleh dengar saya, then I think it's good, we good to go. Cuma kalau boleh Syed cuba move around sikit, cari area yang mungkin ada a good coverage. Okay. Hello Syed. Ya, boleh. Dah okay kan? Saya dengar Syed, tapi video punya visual dia sangkut. Saya rasa saya punya connection wifi ni. Mungkinlah. Okay, Syed. Adakah Syed sedang bergerak sekarang? Okay, boleh ke? Okay, saya dengar. Tapi tak apa, kita boleh teruskan. Okay, Syed. Saya ada beberapa soalan je lagi tinggal untuk Syed. Soalan saya yang seterusnya, tadi kalau kita dah tanya Syed, kalau Syed dia beri RM5,000. Syed dengar saya? Kalau dengar, cakap ya.
Ya. Okay, apakah jenis usaha yang Syed suka untuk lakukan dengan orang-orang asli tu dan kenapa? Adakah macam tadi Syed mention just nak datang, ambil gambar, habis tak payah kan? So macam mana? Apakah benda yang Syed suka? Maksudnya yang Syed prefer to do dekat perkampungan orang asli supaya mereka boleh menjadi seseorang ataupun satu community yang lebih membangun dan lebih berjaya. Kebanyakan saya pergi program, saya akan buat satu berjumpa dengan Tok Batin atau bincang dengan masyarakat, buat meeting dengan masyarakat itu sendiri. Dato' dalam meeting tu saya cuba tanyalah apa masalah mereka dengan lebih dekat. Dato' tanyalah apa yang perlu buat Dato'. And then saya baru boleh buat satu program seperti program bengkel. Bengkel tu saya akan cuba samakan dengan bengkel kanak-kanak. Saya cuba satukan di mana bengkel seni itu melibatkan ibu bapa juga. Di mana saya cuba ajar ibu bapa untuk berinteraksi dengan kanak, sebab saya rasa ibu bapa orang asli juga ibu bapa semua dia orang tak tahu bagaimana prestasi anak-anak mereka di sekolah. Iaitu dalam bengkel ini dia memberi mereka peluang lah untuk tengok macam mana anak dia berinteraksi dengan pengajar-pengajar. Dan sama juga saya cuba dalam bengkel ni saya banyak buat mentoring pada orang tu untuk jadi facilitator, di mana daripada masyarakat sendiri. Di mana saya bukannya suruh dia, saya cuma bekerjasama dengan saya, Dato'. Pada masa sama saya cuba tanya mereka apa yang mereka suka dan tanya mereka apa yang dia rasa tak sesuai, apa yang tak sesuai. Kadang-kadang kita kena bekerjasama dengan masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang masalah mereka memang lain daripada masyarakat lain. So kebanyakan workshop atau bengkel yang saya buat di masyarakat pengalaman, saya train daripada masyarakat itu sendiri, di mana saya nampak ada potensi daripada masyarakat sendiri, daripada mereka tahu apa masalah mereka menggunakan bahasa mereka. Sebab kebanyakan kalau pergi kawasan yang bahasa yang lain, saya tak tahu langsung bahasa mereka. Dari situ saya kena ambil orang tu, train, mentor tu, jadi dia facilitator bersama saya untuk terangkan apa instruction yang kita akan buat. Dari situ tu saya akan tanya lepas habis program tu, saya tanya kalau you, saya rasa dia cakap buatlah program macam ni, sebab saya balik buatlah program ni, kalau ada masa peluang saya akan datang untuk membantu, saya akan datang kawan-kawan lain untuk membantu. Kalau you ada buat inisiatif sendiri, nanti kami akan datang tu. Dato' saya kena banyak interaksi dengan mereka lah dalam sosial media ke, atau masuk dalam WhatsApp group untuk bagi fresh idea kepada mereka. Kalau dia nak buat inisiatif sendiri, tu yang penting. Kena ada sustain sampai begitu. Syed suka satu inisiatif yang holistik lah, melibatkan keluarga mereka, ketua kampung ataupun Tok Batin, dan mereka menjadi facilitator kepada program-program yang Syed lakukan. So itu yang Syed suka. Perkara yang Syed kurang gemar lah, kita jangan cakap tak suka, tak nak cakap kritik, but perkara yang kalau orang datang untuk bantu orang asli yang Syed kurang gemar, apakah jenis perkara yang Syed tak suka, ataupun jenis bukan bantuan, jenis program yang Syed kurang gemar? Itulah kebanyakan program yang saya tak suka adalah datang daripada big company nak buat CSR program macam tu. Dia datang dalam 2-3 hour just wanna give some packet of food and stuff and then take picture. Saya dalam program itu saya rasa memang dia macam menggunakan orang asli, saya rasa. Dimana untuk menjadi foto model for them, just wanna look good, just wanna do dia social responsibility. So kita boleh kita boleh cakap kat diorang lah, kalau korang nak buat program jangan buat macam tu, tak elok. Betul kan?
Okay, seperti dipergunakan, betul lah, datang ramai-ramai, lepas tu seolah-olah kita ni macam jadi subjek pula kepada mereka, datang ambil gambar, bagi but if you want to help, Betul-betul. do it properly, betul tak Syed? Buat dengan cara If you yang want to betul. help them properly, yes. Okay Syed, Listen to the story. Yeah. Saya rasa Hadi Zakaria Kasir ni ada soalan lagi untuk Syed. So saya bacalah. Dia suka tanya Syed maknanya ni. Soalan seterusnya untuk Syed. Adakah anda setuju setiap daripada kita OA gambling tenaga, kongsi dan sumbang tenaga dan ilmu serta sharing story masing-masing dalam hidup? Adakah anda setuju itu cara terbaik bagi memupuk kesedaran dan membuat mereka lebih membuka mata dan minda? Adakah perkara itu yang Syed pun amplify balik, suka benda ni? Ya, saya memang suka sebab itu adalah memberi satu peluang untuk kita membuat sharing mengenai kisah-kisah orang asli, sebab kebanyakan kami memang tak ada banyak media-media yang menunjukkan mengenai kisah-kisah orang asli dan kisah-kisah contemporary yang orang asli yang ada di kampus sekarang. Kebanyakan di media masa sekarang banyak lebih kepada stereotip orang asli. Kita kena relevan lah masalah orang asli itu sendiri. Kena ada relevan yang berlaku sekarang. Sebab effort yang kawan saya Hardi buat sekarang, dia banyak mengajar banyak orang-orang muda untuk membuat satu konten atau video atau movie atau short movie atau dokumentari mengenai orang asli yang berlaku. Saya rasa itu yang paling penting. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku di kawasan orang asli sekarang. Kebanyakan cerita-cerita yang kita tengok di TV kadang dia orang dah dipolishkan dan nampak lebih kepada, saya rasa lebih stereotip lah. Okay. Syed, masih lagi ke? Ya, saya. Ya, Okay, dia breaking ke suara saya? Dia breaking, sebab tu saya tak dengar. Tapi Syed, I think we got the message, kita dapat apa yang Syed cuba sampaikan. Syed, soalan saya yang terakhir untuk sesi pada kali ini. Okay, boleh tak Syed bagikan 3 kata kunci supaya kita punya penonton, kita punya golongan belia di luar sana boleh search dekat Google ke kat mana-mana ke untuk diorang jadi lebih cana isu berkenaan dengan orang asli ni. 3 kata kunci yang boleh di Google. Okay, kata kunci orang asli apa? Orang asli apa? Mungkin Syed nak promo something berkenaan dengan just Google my name. I think Google. Right. Another thing, I actually in the moment saya tengah buat persediaan untuk pameran solo saya di Galeri Negara. Akan diadakan pada hujung tahun ni. Kalau you Google follow saya punya social media, Syad Koyok di Twitter atau Instagram Syad Koyok, dan juga saya pun ada juga YouTube channel di mana Syad Koyok Art, sama juga tambah boleh tengok konten-konten saya di dalam YouTube. Saya banyak buat upload video mengenai hasil seni atau teknik seni saya. Boleh tengok juga macam mana saya buat seni lukis dan juga aktiviti seni saya. Saya bukan je melukis di studio, saya juga buat lukisan mural di dinding bangunan. So di dalam YouTube tu tengok. Saya ada tengok few YouTube video Syed, ada yang slow motion punya video tu, time lapse punya video tu, itu menarik. Saya rasa perkara tu perlu banyak lagi benda yang boleh kita tengok daripada video tu sebenarnya lah. Macam mana penggunaan teknik, skill daripada mula sampai ke habis. And then ada blog pula yang Syed gunakan blog untuk mewarna. Okay, itu antara menarik lah. So 3 kata kunci boleh Google orang asli, nama Syed. So boleh explore lah Syed punya blog, YouTube channel, Instagram, Twitter, dan satu lagi Syed. Okay, lagi satu. Google sejarah orang asli, mungkin tu. Sejarah orang asli. Okay, so 3 perkara. Sejarah orang asli, nama Syed sendiri, dan satu lagi is orang asli itself lah. So boleh buat research on that. Okay Syed, just satu selingan sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini.
Okay, tips untuk mereka yang hendak ataupun sudah memulakan rangka kertas kerja, ingat prinsip impact, IMPACT. I is for idea, di mana kita populate kita punya idea, and kita M is for manage. Kita manage idea-idea kita supaya menjadi satu susunan yang baik, dan kita test, pilot idea kita, di mana kita boleh mengurangkan ketidakkeberkesanan satu program itu. Lepas kita dah test, kita count, kita kira adakah adakah risiko ataupun kita kira keberkesanan supaya kita dapat membuat program dengan lebih baik. Dan kita count is C, kita kira kita punya assessment, kita punya measure, kita punya impact. Dan akhir sekali kita tell, di mana itulah yang seperti Syed lakukan. Dia memberitahu orang hasil kerja dia melalui dia punya exhibition, gallery dia yang akan dilakukan, melalui YouTube channel dia yang slow motion video ataupun time-lapse punya video. So, ingat prinsip impact, IMPACT. Syed, kalau you nak use this word pun boleh, kalau ada workshop you boleh gunakan. So, kita akan tanpa kita sedari. Itulah sayang sebab kita tak dapat nak tengok hasil kerja Syed. Tapi you guys can always Google nama Syed. Sebab bila saya Google Syed, koyok dia macam-macam perkara keluar pasal dia. Semua perkara-perkara yang antara inisiatif usaha-usaha yang dah dilakukan. So guys, please do it. Please Google Syed punya nama and korang will find out more dan betapa uniknya Syed ni melakukan sesuatu perubahan. Dan dia adalah antara seseorang daripada kalangan orang asli yang telah berjaya keluar dan menjadi seorang yang lebih baik dan patah balik untuk membantu golongan-golongan yang di situ. Okay? So Syed, kata-kata terakhir, any pesanan kepada penonton? Ini pesanan saya tak kenal maka tak cinta. Well, I think that's good. I think if you doesn't know anybody, you need to know them better before you want to change them. So, tak kenal maka tak cinta. Mungkin boleh Google itu juga kan, tak kenal maka tak cinta. Okay Syed, terima kasih banyak-banyak. It's very good, it's very awesome session. Saya betul-betul menghargai dan kita boleh jumpa lagi. Mungkin kita boleh jumpa fizikal ataupun kita boleh jumpa di dalam program. Syed mungkin boleh kita offer Syed untuk menjadi salah satu kita punya partner dalam program. But we'll keep it offline. Nanti kami akan contact Syed untuk lebih lanjut. Awesome. I like to know more. Okay, keep on supporting Impact Malaysia guys for more updates. Follow our IG, IMPACTMSIA. Like our FB page, Impact Malaysia. Please subscribe our YouTube. Please subscribe Syed punya YouTube channel. It's very interesting. It's free. Tak salah pun kalau korang subscribe. Klik je butang tu, tak perlu bayar apa-apa pun. So please help all community movers out there to reach more people to tell people more about story, dorang punya story. Alright, Syed, kita dah nak habis. Terima kasih. Saya ingin ucapkan kepada Syed. Tapi saya punya trademark Syed, sebelum saya akhiri sesuatu sesi tu, saya akan akhiri dengan pantun. So pantun saya berbunyi sebegini Syed. Okay. Membeli papan di tengah pekan, papan dibeli di kedai Osman. Manusia dicipta bertujuan, carilah dan tetapkanlah pendirian. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Syed. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.